Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Jamadil Akhir 24 Januari bersama saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan berikut tajuk utama malam ini. Polis kenal pasti pemilik video Imam Mahdi. Juga isteri tikam suami kerana masalah duit. Polis sudah mengenal pasti pemilik akaun yang memuat naik video secara penstreaman langsung di Facebook yang mendakwa bakal berlaku perhimpunan ulama dan kemunculan Imam Mahdi. Ketua Polis Perak Datuk Mior Farid Altrash Wahid berkata siasatan masih berjalan biarpun video yang dimuat naik pemilik akaun itu sudah dipadam. Seperti mana yang orang dah tahu, yang dah lapor pun tu, di posting sebut telah di remove daripada ni kan. Kita nak tengok tak ada access dah pun kan. Tapi siasatan sedang kita jalankanlah. So ada update apa-apa saya akan beritahulah. Menurut beliau, video terbabit dirakam oleh suspek ketika mengunjungi sebuah premis menjual senjata tajam di Kuala Kangsar sekaligus menafikan ia dirakam oleh pemilik premis itu yang terletak di dataran lembah. Sebelum ini tular video berdurasi 8 minit 56 saat yang memperlihatkan seorang lelaki menunjukkan koleksi pedang dan keris yang dijual di sebuah kedai di Kuala Kangsar tersebar sejak Khamis lalu. Menerusi rakaman itu, lelaki itu mendakwa kononnya bakal berlaku perhimpunan ulama dan kemunculan Imam Mahdi yang kononnya berada di Sabah. Bagaimanapun, hasil semakan setakat jam 8 malam Jumaat lalu mendapati video terbabit sudah dipadamkan. 3 terkorban manakala 4 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 2 kenderaan di Jalan Tanah Putih, Kuantan, Pahang. 2 maut di lokasi kejadian dengan salah seorang mangsa rentung selepas kenderaan dinaiki terbakar manakala seorang lagi meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke hospital. Mangsa yang maut dalam kemalangan sekitar jam 11.30 malam tadi, pemandu kenderaan jenis Proton Iswara Adzarul Fazli Ahmad Rocky 33 tahun dan 2 lagi penumpang kenderaan Proton Saga Azura Iskandar Muhammad 32 tahun dan anaknya Nur Izara Al-Aisyah Muhammad Fairuz 5 tahun. Mangsa yang terselamat merupakan pemandu Proton Saga Muhammad Fairuz Mat Yusof 40 tahun yang mengalami kecederaan di kepala dan 3 lagi anaknya Muhammad Al-Alif Ikmal 9 tahun patah tangan, Muhammad Al-Hafiz Ikram 11 tahun cedera bahagian kaki dan kepala dan Nurul Al-Aziana Ashikin 10 tahun juga mengalami kecederaan di kepala. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Pahang Superintenden Kamarul Zaman Jusoh berkata kenderaan yang dipandu Azzarul Fazli dari arah Gambang ke Kuantan dipercayai hilang kawalan sebelum bergesel dengan sebuah lagi kenderaan dan terbakar selepas merempuh sebatang pokok. Mengulas lanjut, Kamarul Zaman berkata hasil daripada siasatan awal pihaknya mendapati kemalangan tersebut dipercayai berpunca daripada kecuaian pemandu Proton Iswara yang gagal mengawal kenderaan. Tambahnya, keadaan cuaca adalah baik dan permukaan jalan adalah kering semasa kemalangan berlaku dan ada lampu di sepanjang jalan. Seorang wanita yang dipercayai bertindak menikam suaminya dalam kejadian di sebuah rumah banglo di Rasah Kemayan, Seremban 2 semalam direman 7 hari. Tahanan sehingga 30 Januari depan terhadap wanita berusia 55 tahun itu bagi membolehkan siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana Membunuh. Suspek tiba di perkarangan kompleks Mahkamah Seremban kira-kira pukul 10.15 pagi dengan diiringi pegawai polis dan memakai baju lokap berwarna ungu dan berseluar jingga. Semalam media melaporkan seorang warga emas maut selepas ditikam isterinya dalam satu kejadian di Rasah Kemayan, Seremban 2. Pihak polis menerima panggilan kecemasan daripada anak perempuan mangsa berusia 18 tahun memaklumkan bapanya telah ditikam di bahagian dada dalam kejadian 4:11 minit petang semalam. Mangsa berusia 55 tahun itu tidak bekerja dan sebelum ini bertugas sebagai akauntan syarikat swasta manakala isterinya merupakan suri rumah. Pemeriksaan awal pada tubuh mangsa mendapati terdapat 2 kesan tikaman di dada kiri dan pinggang kirinya. Ketua Polis Daerah Seremban, Asisten Komisioner Nanda Ma'ruf berkata, berdasarkan siasatan awal, punca kejadian dipercayai bermotifkan masalah kewangan. Seorang penganggur didakwa Mahkamah Magistrate Kuala Selangor atas pertuduhan membunuh ibunya di rumah mereka di Kampung Baru Pasir Penambang 15 Januari lalu.
Bagaimanapun, tiada sebarang pengakuan direkodkan Muhammad Azam Abdul Rasib, 29 tahun selepas pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Magistrate Roslizi Sulaiman. Muhammad Azam didakwa melakukan pembunuhan dengan menyebabkan kematian Hamidah Ismail, 56 tahun. Perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Pasir Penambang, Kuala Selangor 15 Januari lepas. Mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan, jika sabit kesalahan boleh dihukum gantung sampai mati. Peguam mewakili tertuduh Naim Mahmud memohon mahkamah membenarkan anak guamnya menjalani pemeriksaan psikiatri di mana-mana hospital kerajaan. Sebutan semula kes ditetapkan di mahkamah sama pada 28 Mac depan. Sebelum ini, media melaporkan seorang wanita maut dalam keadaan menyayat hati apabila kepala mangsa dipenggal anak lelakinya sendiri dengan parang di rumah mereka. Insiden itu disedari salah seorang anak mangsa yang gagal menghubunginya dan segera pergi ke rumah itu sebelum melihat keadaan lokasi yang berlumuran darah. Suspek yang melarikan diri berjaya diberkas polis dengan bantuan penduduk kampung di kawasan belukar belakang rumah mangsa. Ketua Polis Selangor, Dato' Arjunaidi berkata, tindakan kejam penganggur itu berpunca kerana tidak mendapat wang bagi membeli dadah. Mahkamah Session Ipoh mengenakan denda kepada dua syarikat atas kesalahan mengabaikan keselamatan hingga menyebabkan pekerja masing-masing maut. Hakim Nur Hashimah Khalid membuat keputusan tersebut terhadap syarikat pembinaan bangunan Maritime Terminal Sdn Bhd dan kilang pemprosesan getah Mardek Processing Sdn Bhd dengan masing-masing didenda RM50,000 dan RM35,000. Bagi pertuduhan Maritime Terminal Sdn Bhd yang diwakili Ketua Pegawai Kewangannya Muhammad Hidayatullah Muhammad Yusof, didakwa gagal memastikan keselamatan, kesihatan dan kebajikan pekerjanya, iaitu tidak menyediakan sistem penangkapan jatuh bagi kerja-kerja memasang hanging scaffold. Insiden pada 17 Julai 2019 di Jetty Lekir Bulk Terminal Pulau Lekir 1 Seri Manjung itu mengakibatkan seorang pekerja syarikat berkenaan warga negara Bangladesh Kamal Hussein, 42 tahun, jatuh bersama dropper tube ke lantai jetty kemudian ke dalam laut dan dijumpai mati. Selepas didakwa mengikut Seksyen 15-1 Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan didapati bersalah, mereka perlu membayar denda RM50,000. Manakala di mahkamah sama, Mardek Processing Sdn Bhd yang diwakili pengurus operasi Muhammad Zubir Mat Desa didenda RM35,000 selepas mengaku bersalah atas pertuduhan di bawah seksyen sama. Mardek Processing Sdn Bhd sebagai majikan gagal mengadakan sistem kerja selamat bagi aktiviti pemanduan forklift sehingga menyebabkan berlaku kemalangan maut kepada seorang pekerja warga Bangladesh, Mat Milian Sheikh, berusia 32 tahun. Kemalangan telah menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah akibat dilanggar forklift pada 4 April tahun lepas di Mardek Processing Bota Kanan dan disahkan meninggal dunia di Hospital Cangkat Melintang pada hari yang sama. Sekumpulan individu dipercayai ahli sebuah kelab kereta akan dipanggil polis dalam masa terdekat selepas gambar mereka berhenti dan meletakkan kenderaan di lorong kecemasan di Lebuh Raya Temiang Pantai tular di media sosial sejak semalam. Polis sudah mengenal pasti 48 buah kenderaan yang berhenti di situ dan sebagai permulaan, Ketua Kelab bersama admin Facebook Kelab berkenaan akan dipanggil memberi keterangan. Ketua Polis Daerah Nilai Superintenden Muhammad Fazli Abdul Rahman berkata, tindakan diambil setelah polis mengesan gambar tular di Facebook memaparkan sekumpulan individu dipercayai dari sebuah kelab kereta berkumpul di sepanjang lorong kecemasan untuk merakam gambar di Lebuh Raya Temiang Pantai pada Sabtu lepas kira-kira jam 6.30 petang. Tindakan itu merupakan satu kesalahan kerana boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna lain yang menggunakan laluan itu dan tindakan undang-undang boleh diambil ke atas mana-mana individu di bawah kaedah 53 Fasal 1 LN 16659 Peraturan Lalu Lintas. Kaedah itu menjelaskan tiada kenderaan daripada apa-apa kelas atau perihal yang ditentukan boleh dipandu, ditunda, ditolak, diletak atau ditinggalkan tanpa jagaan di mana-mana lorong kecemasan kecuali dalam kes kecemasan. Hukuman denda boleh dikenakan ke atas individu yang terlibat di bawah Seksyen 119 Akta Pengangkutan Jalan 1987 iaitu boleh dikenakan denda maksimum RM2,000 atau penjara tidak melebihi 6 bulan jika sabit kesalahan.
Jelasnya, Lebuh Temiang Pantai merupakan lokasi yang menarik dan menjadi tumpuan orang ramai berhenti untuk mengambil gambar kerana keindahan dan kecantikan pemandangan di lokasi terbabit. Tetapi tindakan mengambil gambar seperti yang ditularkan di laman sosial Facebook milik sebuah kelab kereta boleh mengundang bahaya. Hutan simpan kekal Kelantan diceroboh. Alhamdulillah bertemu lagi. Teroka hutan simpan kekal HSK secara haram dengan menanam kelapa sawit sebelum menjual tanah berkenaan kepada orang ramai. Itu antara modus operandi terbaharu sindiket pencerobohan HSK yang dikesan Jabatan Perhutanan Negeri Kelantan JPNK yang turut menawarkan harga sekitar RM6,000 bagi 0.4 hektar kepada pembeli. Pengarah Jabatan Perhutanan Negeri, Abdul Khalim Abu Samah ketika mendedahkan perkara itu berkata terdapat permintaan tinggi terhadap penjualan tanah berkenaan walaupun tidak mempunyai geran. Ia kerana kebanyakan pembeli tertarik dengan harga yang ditawarkan sangat murah selain sudah terdapat pokok kelapa sawit. Okay, berdasarkan pemerhatian dan pemeriksaan pasukan operasi pengawasan di kawasan tersebut, penerokaan aram telah meneroka kawasan ini dalam Kompaktmen 47 hutan simpan relai seluas lebih kurang 15 hingga 20 hektar dengan ditanam dengan kelapa sawit. Dan kalau kita lihat kelapa sawit nanti di belakang nanti, anggarannya berumur antara 1 hingga 2 tahun. So berdasarkan semakan dari sekian unit operasi juga, terdapat sindiket yang meneroka kawasan ini dengan tujuan untuk menjual kawasan ini kepada orang luar. Maknanya operasi dia orang ni, dia teroka, dia siapkan plot, dia dah jual kat orang luar. Jadi orang luar yang tak tahu bahawa kawasan ini adalah tanah milik, terus beli. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas melakukan operasi bersepadu pencerobohan HSK Relai Gua Musang siang tadi. Terdahulu, Jabatan Perhutanan dalam operasi 3 hari bermula hari ini akan memusnahkan tanaman kelapa sawit membabitkan 20 hektar di HSK Relai yang diceroboh sindiket sejak 2 tahun lalu sebelum diganti dengan pelbagai spesies pokok hutan. Golongan petani di Kedah terpaksa mengubah jadual untuk ke sawah berikutan cuaca panas yang melanda ketika ini. Rata-rata yang ditemui mengakui suhu mencecah sehingga 35 darjah Celsius membuatkan mereka terpaksa keluar lebih awal dan memendekkan waktu berada di kawasan sawah kerana dibimbangi terkena strok haba. Pesawah yang ditemui berkata mereka akan keluar selepas subuh dan akan pulang ke rumah sebelum jam 10 pagi dan perlu membawa dan minum air dalam jumlah lebih daripada sebelum ini bagi mengelak hidrasi. Kita berhenti kerja awal, jangan sampai terlewat sampai tengah hari. Jadi mengelak kepada hidrasi pada diri lah. Okey, macam petang pun kita boleh datang selewat petang lah, selepas pukul 6 dan sampai ke malam lah. Memang pergi awal, lepas subuh, lepas tu minum air sikit rumah, tu terus lah. Lepas tu dalam pukul 9-10 tu, nak kena balik lah, panas. Tak tahan dah, kita nak duduk tak tahan. Air pun kita bawa kata satu botol mineral tu, boleh kata habis, duk kerja minum air tu, panas. Sebelum ni mungkin kita bawa sebotol saja. Sebab untuk mencukupi kerja-kerja kita di sawah tu. Sekarang ni kita mungkin kena tambah bekalan air kita tu. 2-3 botol lah untuk bagi badan kita sesuai dengan cuaca. Bagi peniaga kedai makan pula, Harun Arsyad, jualan air sejuk meningkat berbanding sebelum ini. Katanya sebelum ini dia hanya mengambil 4 beg plastik ais batu. Namun sejak beberapa hari ini, dia terpaksa mengambil 10 beg ekoran permintaan tinggi terhadap minuman berais. Peniaga dia makan ni macam mana perniagaan? Setakat 2-3 hari ni memanglah macam air batu tu dia ada pertambahan sikit lah. Kita duk tengok kan pasal suhu pun dia semakin tinggi di Kedah ni. Bukan setakat pembeli, kita sendiri pun memang kerap minum air. Tak tahan dengan panas kuat tu. Sementara itu, Pengarah Pejabat Meteorologi Kedah, Muhammad Khalil Abdul Aziz, mengingatkan orang ramai supaya mengurangkan aktiviti luar dan digalakkan minum banyak air berikutan cuaca panas ketika ini. Beliau berkata boleh dikatakan semua daerah di negeri ini dilanda cuaca panas dan pihaknya menjangkakan suhu bertambah panas sekiranya tiada hujan. Berdasarkan rekod bilangan hari tanpa hujan mencatatkan daerah Kota Star dengan 20 hari tanpa hujan,
Pulau Langkawi pula 17 hari, manakala Sikh serta Kuala Muda masing-masing 12 hari. Malah setakat ini, catatan suhu tertinggi direkodkan di stesen Carok Padang Sikh pada Sabtu lalu dengan bacaan 35.3 darjah Celsius. Kerajaan telah memberi kelulusan kepada 32 syarikat dari luar negara untuk mengimport ayam bulat sejuk beku ke negara ini. Menurut Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi, ia bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan dan kenaikan harga ayam mentah yang sedang dihadapi rakyat ketika ini. Setakat ini, sebanyak 3 buah negara diberi kebenaran untuk mengimport ayam bulat ke Malaysia, iaitu Thailand, China dan Brazil. Katanya pengimport dari negara-negara tersebut perlu mematuhi segala syarat yang ditetapkan termasuk memastikan status halal. Pengimportan ayam bulat ini dibuat adalah untuk menangani kekurangan bekalan ayam di negara kita. Jadi ia akan dihentikan sebaik sahaja bekalan kita stabil semula. Jadi ini langkah sementara yang dibuat oleh MAFI bagi memastikan bekalan ayam ini mencukupi bagi negara kita. Pada Disember lalu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan akan mengimport ayam sejuk beku bagi menampung permintaan. Ia bagi membolehkan rakyat di negara ini mendapat bekalan pada harga yang lebih rendah berbanding ayam segar tempatan. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Pecah Tanah Projek Penempatan Semula Nelayan PSN di Benting Lintang petang tadi. Dalam majlis itu, sebanyak 50 unit perumahan nelayan berkeluasan 800 kaki persegi yang menelan kos sebanyak 7.6 juta ringgit merangkumi 3 bilik tidur dan 2 bilik air bakal dibina. Baik, susulan keputusan Kabinet yang membenarkan guru dan petugas kemas berpolitik berkuat kuasa serta-merta. Pelbagai reaksi disuarakan orang awam ketika ditemui wartawan Khadijah Faisal. Ada yang bersetuju dan ada juga yang tidak senang dengan keputusan kerajaan itu. Bagi yang bersetuju, mereka berpandangan perlu ada kerangka pembahagian tugas hakiki dan politik yang seimbang. Saya berpandangan bahawa keterlibatan itu wajar, tapi dalam kerangka yang mana dia mesti memastikan, para guru khususnya, perlu memastikan bahawa kerja hakikinya dilaksanakan secara terbaik supaya maknanya tanggungjawab kita dalam mendidik anak bangsa ini dilaksanakan sebaik mungkin dan tanggungjawab kita terhadap negara untuk memastikan politik negara ini dipimpin oleh kita. Ada juga berpendapat keterlibatan guru dalam politik adalah rasional dan wajar, namun menjadi kebimbangan sekiranya guru tersebut membawa ideologi politik dan kepatian dalam sesi persekolahan dan pembelajaran. Tak ada masalah selagi mana dia masih mengekalkan profesional dia tu. So maknanya bukan dia terlibat dalam politik, namun dalam ketika waktu kerja dia tidak mencampur adukkan antara politik dan kerja. Jika berlaku kegagalan dan pengabaian tugas hakiki dan politik, ia mampu memberi kesan negatif dalam sistem pendidikan dan wujud jurang di antara guru disebabkan fahaman politik yang berbeza. Selain ia juga mampu membawa kepada satu perubahan negatif dalam kalangan anak muda jika berlaku hasutan berkaitan politik di sekolah. Ianya wajar tapi dengan kawalan. Maksudnya dengan syarat-syarat tertentu. Guru tidak dibenarkan untuk membawa masuk agenda-agenda politik itu kepada anak-anak murid di sekolah. Ada juga yang tidak bersetuju berikutan bimbang menjejaskan kualiti pendidikan di sekolah. Tidaklah, sebab tanggungjawab dia lebih besar untuk sebagai pendidik lah. Perlu kaji lebih mendalam lah maksudnya. So adakah impak dia kepada maksudnya pendidikan dalam bidang pendidikan dan juga tanggungjawab dia sebagai suri sebagai isteri dan ibu di rumah dapat diberikan sepenuhnya kepada kepada keluarga dan juga pendidikan. Walau bagaimanapun, guru-guru yang diberi kebenaran berpolitik perlu bijak menjaga profesionalisme sebagai seorang pendidik agar tidak memberi implikasi buruk terhadap pentadbiran sekolah, ibu bapa dan pelajar. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, Kementerian Pendidikan memberi peringatan kepada guru-guru supaya tidak melanggar syarat kelonggaran untuk membenarkan mereka terlibat dalam politik selain perlu terus mematuhi peraturan-peraturan semasa jabatan.
Memetik bernama Timbalan Menteri Pendidikan II Datuk Muhammad Al-Amin berkata, meskipun garis panduan khusus berhubung perkara berkenaan belum dikeluarkan setakat ini, namun guru-guru yang berminat menceburkan diri dalam politik diingatkan agar tidak mengabaikan tugas hakiki sebagai pendidik. Tambahnya, beliau gembira dengan langkah Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memberi kebenaran kepada guru untuk berpolitik, tetapi pada masa sama beliau juga bimbang sekiranya guru-guru melanggar syarat atau lebih berpolitik daripada bertugas. Ribut salji di kem pelarian Syria. Alhamdulillah bertemu lagi. Sejak 3 hari lalu, Institut Jantung Negara IJN menjadi tumpuan selepas bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke unit rawatan koronari CCU. Bagi mengetahui perkembangan terkini mengenai kesihatan Tun Mahathir, kita terus sahaja bersama Hanisa Hasanuddin yang kini masih berada di IJN sejak tengah hari tadi. Jadi Hani, kongsikan situasi semasa di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini tidak banyak perkara yang boleh saya kongsikan mengenai perkembangan terkini status kesihatan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Namun apa yang boleh saya kongsikan, saya telah berada di sini sejak jam 1 tengah hari tadi. Namun tiada sebarang berita terkini ataupun kenyataan rasmi yang diberikan kepada pengamal media di sini. Dan sebenarnya bukan kru berita Al-Hijrah sahaja yang berada di sini. Sebaliknya banyak lagi pengamal media daripada agensi-agensi lain turut berkampung di sini sejak pagi untuk mendapatkan status terkini Tun Dr. Mahathir Mohamad. Apa yang boleh saya jangkakan, kesihatan Tun M adalah sama seperti semalam. Susulan anaknya Datin Paduka Marina Mahathir mengeluarkan kenyataan bahawa Tun M telah pun sedar dan sudah boleh berinteraksi bersama ahli keluarga yang tersayang. Dan sedikit perkongsian untuk hari ini, sekitar jam 5 petang tadi, kelihatan kenderaan yang membawa Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah tiba di IJN. Namun tidak dapat disahkan bahawa kedatangan beliau untuk menziarahi Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang kini turut dirawat di Wad Diraja IJN ataupun untuk melawat bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir. Dan kenderaan beliau dilihat keluar sekitar jam 6 petang tadi. Dan baru sahaja tadi sekitar jam 8 malam, Raja Permaisuri Agong Tunku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah dilihat telah pun keluar dari IJN berseorangan. Baik, sementara itu berhubung dakwaan yang mengatakan kesihatan Tun M ada berhubung kait dengan dos penggalak seperti yang tular di media sosial sekarang ini adalah tidak benar sama sekali. Ini kerana gambar tersebut telah pun diambil sekitar bulan November tahun lepas. Balik sebelum berakhir, ingin saya memberi sedikit pesanan buat semua supaya tidak mudah percaya dengan sebarang dakwaan yang tular di media sosial tanpa selidik terlebih dahulu, dan seeloknya angkat tangan dan berdoa untuk kesejahteraan Yang di-Pertuan Agong dan juga Tun Dr. Mahathir. Baik, sedikit perkongsian juga bagi memohon kesembuhan beliau. Malam ini sedang berlangsungnya majlis bacaan Yasin dan solat hajat di Masjid Angkasa Puri. Dalam pada itu, Persatuan Pengetua-Pengetua Sekolah Agama Rakyat Kedah juga kini sedang mengadakan majlis bacaan Yasin yang anda boleh menyertai yang sedang bersiaran langsung menerusi Facebook Kelab Cik Dad dan juga Mukris Mahathir FC. Baik, saya rasa itu sahaja perkongsian saya dari IJN pada hari ini. Kita kembali bersama rakan tugas di studio. Silakan Muhsin. Baik, kita doakan yang terbaik. Terima kasih Hani untuk laporan langsung dari IJN. Kini kita beralih pula ke laporan luar negara. Ribut salji dan kesejukan melampau. Itu yang terpaksa dihadapi pelarian Syria di Kem Azaz, utara Aleppo. Kem itu juga kini berdepan kekurangan bekalan makanan kerana terputus hubungan akibat salji tebal. Bagi kanak-kanak di kem pelarian itu, bermain salji suatu yang menyeronokkan. Tetapi bagi ibu bapa, mereka runsing memikirkan bekalan makanan yang semakin berkurangan selain kemah kediaman mereka yang sering rosak akibat ribut salji. Menurut salah seorang penghuni kem itu, Ahmad Mustafa, beliau terpaksa meredah ribut salji hanya untuk mendapatkan 2 buku roti yang perlu dikongsi bersama 4 anaknya. Sekiranya ribut salji berterusan selama 2 hari lagi, mereka berisiko terputus bekalan makanan. Bagi seorang lagi pelarian, Halimah,
Beliau merayu agar ada pihak yang membekalkan minyak atau arang batu untuk mereka memanaskan diri. Menurutnya, dia sedih dengan nasib penghuni kem tersebut yang dilihat semakin dilupakan. Kem Azaz yang terletak di utara Aleppo terletak di bawah penguasaan Turki dan proksinya di Syria. Ketegangan antara Houthi di Yaman dan Emiria Arab Bersatu UAE berterusan. Terbaru, 2 peluru berpandu Houthi yang dilancarkan ke arah Abu Dhabi berjaya dipintas. Menurut kenyataan yang dikeluarkan Kementerian Pertahanan UAE, sistem pertahanan udara berjaya memintas peluru berpandu tersebut dan serpihannya bertebaran di beberapa kawasan di Abu Dhabi. Bagaimanapun, serangan awal pagi itu tidak mengakibatkan sebarang kecederaan maupun kematian. Serangan ini adalah yang kedua dalam masa seminggu. Tidak lama selepas serangan itu, UAE melakukan serangan balas yang mensasarkan pusat pelancaran peluru berpandu Houthi di Al-Jauf, Yaman. Visual serangan udara itu disiarkan Kementerian Pertahanan UAE. Dalam pada itu, di Sana'a, pemimpin Houthi menyatakan mereka bersedia memperluaskan lagi serangan ke atas UAE dan menyifatkan ketegangan ini kini memasuki fasa baharu. Tumpuan utama kerajaan pada tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sekurang-kurangnya 600,000 peluang pekerjaan baharu. Ini akan membantu rakyat membangun ekonomi keluarga Malaysia. Sekian berita Al-Hijrah. Layari alhijrahnews.com untuk lagi laporan-laporan menarik dan artikel eksklusif. Saya Al-Muhsin Muhammad Noor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.